Okey, insyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita dapat sambung kembali kuliah kita setelah 2 minggu kita bercuti panjang, disertakan satu daurah. Dan saya mohon maaflah kepada Tuan Pengerusi yang telah susun jadual, dan saya secara tiba-tiba sebelum daurah tu ada urusan urgent, perlu ke Sandakan. Saya ke Sandakan baru balik semalam. Jadi alhamdulillah hari ini dapat bersama semula, kita bersama membincangkan dan membaca buku Syarah Aqidah At-Tahawiyah karangan Al-Imam Ibnu Abil Iz rahimahullah. Tajuk yang dibicarakan sekarang adalah berkaitan dengan ta'rif iman. Masih lagi berkaitan dengan ta'rif iman. Adakah amalan seseorang itu termasuk dalam penamaan iman, termasuk dalam erti kalimah iman apabila disebutkan dalam teks-teks syarak? Apabila Quran sebut perkataan iman, adakah ia melibatkan amalan zahir ataupun iman ini khas untuk amalan hati ataupun khas untuk makna membenarkan agama Allah Subhanahu wa taala? Hanya sekadar membenarkan atau tasdik sahaja ataupun melibatkan amalan? Perbincangan secara detail berkaitan dengan pandangan-pandangan firaq dalam Islam telah kita bincangkan dengan panjang lebar, dan hujah-hujah juga kita telah kemukakan. Dan hari ini insya-Allah kita sambung hujah Ahli Sunnah wal Jamaah bagi menjawab syubhah yang dibawa oleh golongan Murji'ah yang mengatakan bahawa iman itu hanya melibatkan hati, tidak melibatkan anggota dan juga tidak melibatkan kata-kata. Cukup beriman dengan hati dikatakan seorang itu beriman. Dan syubhah ini menjadi satu perkara yang mengelirukan masyarakat pada zaman dahulu, dan kini perkara yang sama dibawa untuk zaman kita bagi golongan yang memerangi tauhid 3, kerana tauhid 3 mengandungi tauhid al-uluhiyah, iaitu tauhid dalam amalan. Kerana mereka mengatakan bahawa iman itu urusan berkaitan dengan tauhid sepatutnya hanya berkaitan dengan hati, berkaitan dengan ma'rifatullah dan seumpamanya urusan-urusan berkaitan dengan kepercayaan. Amalan tidak boleh dimasukkan dalam urusan tauhid. Jadi kita jawab dengan jawapan-jawapan bahawa pembahagian tauhid 3 itu berasal daripada ta'rif iman sendiri. Iman itu melibatkan tasdik dengan hati dan ma'rifatullah, berkaitan dengan urusan hati, tauhid ar-rububiyah dan asma' wa sifat. Iman juga melibatkan perkataan dan
perbuatan ataupun amalan-amalan, iaitu tauhid al-uluhiyah. Perkara ini dibincangkan sejak pada zaman silam, sebelum wujud Ibn Taymiyah, sebelum wujud Ibn Qayyim, sebelum wujud segala kumpulan yang ada. Perkara ini dibincangkan sejak pada zaman Nabi SAW. Lepas tu dalil-dalil inilah yang kita baca. Hari ini kita masuk pada dalil hujung, antara last lah, dalil yang terakhir. Terakhir, saya sempat tengok tadi sementara bawa kereta datang, saya buka klip kita pada lepas, kita sampai pada muka surat 130, betul InsyaAllah 130. Dalil terakhir yang kita baca untuk membuktikan bahawa amalan-amalan juga termasuk dalam iman ialah riwayat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Nasr. Beliau berkata bahawa ada seorang lelaki, kita baca sekali imbas. Kami diberitahu oleh Ishaq bin Ibrahim, kami diberitahu oleh Abdullah bin Yazid al-Muqri dan al-Mala'i telah berkata, kami telah diberitahu oleh al-Mas'udi daripada Al-Qasim telah berkata, seorang lelaki telah datang kepada Abu Dharrin al-Ghifari lalu bertanyakan tentang iman. Okey, sekarang takrif iman bukan zaman kita. Kita nak cerita tentang riwayat hadis. Sekarang cerita tentang perkataan Abu Dharrin dulu. Abu Dharrin bila ditanya tentang apakah iman, lalu beliau membacakan surah Al-Baqarah ayat 177. Dalam ayat ini kita dah syarahkan pada pertemuan yang lalu, melibatkan beriman dengan Allah, beriman dengan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, sampailah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Allah sebut bir itu, iaitu yang ditakrifkan dengan iman itu adalah beriman dengan Allah, beriman dengan hari kiamat, dan terus disebutkan rukun iman yang 5. Qada qadar tak disebutkan, tapi kita dah jawab pada pertemuan yang lalu. InsyaAllah kalau nak ada soalan, kata saya ingatkan semula, kita ingatkan semula lepas ni. Kemudian Allah mulakan dengan orang wa aqamas salah, orang yang dirikan solat, tunaikan zakat. Kemudian Allah kata wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Iman itu ialah orang yang memberikan harta kepada dzawil qurba, orang-orang yang dekat, wal yatama, anak yatim, wal masakin. Semua ini adalah amalan-amalan. Cuma yang jadi persoalan, ayat ini tidak sebut perkataan iman. Ayat sebut laisal birra, mentakrifkan perkataan bir. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, sampai ayat sampai akhir tadi. Mana Allah ceritakan tentang iman dan cerita tentang amalan-amalan dalam Islam. Jadi kita baca hadis ini perlu baca penuh. Selepas Abu Dharrin ditanyakan tentang takrif iman, Abu Dharrin bawakan ayat laisal bir dengan takrif al-bir. Lelaki ini berkata, aku bukan bertanyakan ini kepada engkau. Iaitu sahabat tabi'in ni yang datang tanya kepada Abu Dharrin, mungkin merasakan bahawa Abu Dharrin tersalah dengar. Yang beliau ingin tanyakan adalah takrif iman, bukan takrif al-bir. Kalau takrif al-bir, beliau pun baca ayat Quran, memang al-bir maknanya begitu. Jadi apa kata Abu Dharrin al-Ghifari? Maka Abu Dharrin berkata, seorang lelaki telah datang berjumpa Nabi SAW lalu bertanyakan kepadanya perkara yang sama telah engkau tanyakan kepada aku. Lalu baginda SAW membacakan ayat yang telah aku bacakan kepada engkau. Jadi tafsiran iman itu adalah sama dengan al-bir, adalah tafsiran Nabi SAW. Jadi iman itu adalah al-bir, dan al-bir itulah yang Quran sebutkan dan Nabi tafsirkan iman dengan makna al-bir tadi. Artinya al-bir yang disebutkan dalam ayat 177 surah Al-Baqarah yang melibatkan amalan hati dan melibatkan amalan anggota dan kata-kata yang di sini adalah menunjukkan bahawa Nabi mentakrifkan iman itu adalah urusan-urusan ibadah berkaitan dengan hati, berkaitan dengan perbuatan dan perkataan yang baik secara keseluruhannya, bukan terhad kepada membenarkan dengan hati. Manakala golongan Murji'ah, mereka mengatakan bahawa iman itu hanya percaya pada hati. Jadi kalau amalan kat mana?
Ahlul Kalam telah mengasaskan satu kaedah, segala berkaitan dengan amalan itu adalah fiqh. Urusan berkaitan dengan fiqh. Jadi mereka kata pakai tangkal ni hukum, ni masalah furu' ni. Pakai tangkal, minta dengan selain istighasah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, mereka kategorikan sebagai fiqh. Jadi mereka kata masalah khilaf, yang mana boleh-boleh orang yang istighasah dengan selain Allah juga boleh dimasukkan lagi, masih lagi ahli sunnah wal jamaah. Ini masalah fiqh yang perlu diraikan, dan mereka sangat marah kalau orang kata ini berkaitan dengan masalah tauhid. Sebab apa? Sebab memang mereka mengambil ta'rif yang dibawa oleh golongan Murji'ah, iaitu mengeluarkan amalan secara keseluruhannya daripada ta'rif iman. Namun ada perkara yang pelik dalam akidah yang diasaskan oleh golongan Ahlul Kalam. Ketika mereka membincangkan dalam ta'rif iman, mereka tak masukkan amalan. Tetapi kalau dalam masalah fiqh, mereka kata mereka mengaku ikut mazhab. Buka kitab fiqh dalam bab riddah, dalam kitab fiqh bab riddah, itu bab murtad. Disenaraikan amalan-amalan yang menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Yang disenaraikan dalam riddah, kalau tuan-tuan buka lah, insyaAllah boleh buka masing-masing dalam kitab fiqh bab hujung, sekarang kita bab hujung-hujung lah, berkaitan dengan murtad, seorang dikira murtad. Yang disenaraikan amalan tersebut semuanya amalan-amalan, bukan i'tiqad, semuanya amalan. Sebab tu berlakunya kepincangan dalam mafhum usul dan furu' pun dari sini. Ahli Kalam mengasaskan bahawa usul adalah semua berkaitan dengan hati, furu' adalah berkaitan dengan amalan. Kita tak nafikan ada benarnya, tapi bukan semua tempat. Bukan semua tempat. Ada urusan amalan yang dikirakan dimasukkan dalam urusan usul. Takrif usul, kenapa orang jadi keliru usul dengan furu'? Sebab Ahlul Kalam dia memberikan takrif yang sesuai dengan kaedah yang telah mereka letakkan, iaitu kaedah kebanyakan mereka dalam bab ini mengambil pendirian yang dipegang oleh golongan Murji'ah, mengeluarkan amal daripada iman, menyebabkan banyak perkara yang berkaitan dengan masalah tauhid diforokkan. Dijadikan masalah yang furu' jangan dibincangkan, jangan ini masalah kita tolak ansur. Banyak amalan-amalan khurafat dan syirik yang dibiarkan dalam masyarakat atas alasan ianya adalah khilaf. Sedangkan ini bukan khilaf. Ini bukan khilaf. Dia khilaf antara ahli sunnah dan bukan ahli sunnah. Tapi bukan khilaf sesama ahli sunnah. Khilaf sesama ahli sunnah dalam bab bagaimana mentaati Allah dan Rasul. Khilaf antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah, itu selain ahli sunnah, ialah nak menerima atau tidak kalamullah atau kalam Rasulullah. Nampak perbezaannya? Khilaf antara firaq ni, kita khilaf, contoh khilaf dengan Mu'tazilah sebagai contoh. Apa khilafnya? Boleh atau tidak kita mengisbatkan akidah dengan akal. Jadi golongan Mu'tazilah tidak pedulikan dalil ketika menyatakan pandangan mereka terhadap akidah. Begitu juga lebih teruk lagi golongan Jahmiyah dan Ahlul Kalam yang ke atasnya. Begitu juga furu'-furu' Mu'tazilah yang datang selepas Mu'tazilah. Mereka tidak hiraukan bila bincangkan tentang sifat Allah, tak peduli Quran ada, tak ada dalil ada, tak ada, yang penting akal mengisbatkan. Jadi berdasarkan pada akal ahli kalam, ada yang tak terima langsung kewujudan sifat. Mereka hanya terima Allah tu wujud, nama pun tak ada. Ni Jahmiyah. Berdasarkan pada akal, logik akal yang mereka asaskan, mereka kata akal tidak boleh terima Allah itu ada banyak nama. Kalau banyak nama mesti banyak orangnya. Bahasa macam tu kalau manusia. Bila banyak orangnya artinya Allah tu bukan lagi ahad, Allah bukan esa. Jadi mereka ada masalah kat situ. Jadi mereka tak boleh bagi nama Allah yang banyak. Bila nama banyak, dah jadi banyak entiti, banyak kewujudan. Datang Mu'tazilah lawan Jahmiyah, tapi gunakan logik akal juga. Dia membersihkan akidah Jahmiyah. Tak boleh. Kita kena kata Allah banyak nama. Bila banyak nama tidak menunjukkan banyak orang. Banyak nama menunjukkan bahawa orang itu memiliki banyak nama. Zatnya masih satu, logik kami boleh terima. Tapi yang penting nama tersebut jangan diberikan makna.
Kerana nama itu mengandungi sifat, tak boleh bagi sifat, dia hanya nama sahaja. Kalau bagi makna, dah banyak sifat, dah sifat berbilang-bilang, dah banyak qadim pula, dah banyak benda yang qadim, masih pakai logik yang sama. Jadi Mu'tazilah menerima bahawa Allah itu ada banyak nama, namun nama Allah tidak mengandung sifat. Walaupun ada makna sifat, tapi sifat tersebut tak boleh disifatkan kepada Allah. Contohnya kita kata Talhah. Apa dia Talhah? Seorang yang pokok akasia di tengah padang pasir yang kuat. Maksudnya tak ada air pun, walaupun air sedikit, walaupun di tengah padang pasir, walaupun begini, dia hidup dengan gah. Biasa orang Arab letak nama anak dia Talhah supaya anak dia kuat. Sama juga anak mereka namakan sebagai Samurah. Samurah ni pokok, sama juga lebih kurang dengan Talah. Sama juga mereka nama anak mereka dengan Hanzalah, satu buah yang sangat pahit di padang pasir yang dijadikan ubat. Jadi ubat. Kalau siapa yang susah nak buang air, orang Arab dia ambil Hanzalah ni, dia ketuk dengan tukul, biar ada lubang sikit, letak tumit atas tu. Ini perubatan tradisional di Arab Saudi. Dia letak kaki atas tu, dia balut dengan kain, insya-Allah 5 minit letak kaki, 10 minit lepas tu cari bilik air. Dia beracun, tapi racun tu ada kegunaannya. Orang boleh guna manfaat daripadanya. Ada setengah daripada kabilah Arab dibakar lagi, dia bakar dulu supaya kurangkan dia punya racun dia. Ini Hanzalah. Orang Arab letak nama Hanzalah bukan sebab racunnya, tapi sebab pokok ni pokok yang survive, boleh hidup di tengah padang pasir, di wadi-wadi dan sebagainya. Okey, kenapa masuk Hanzalah ni? Kita cerita tentang apa tadi? Sifat. Okey, contohnya ada orang nama Hanzalah, ada orang nama Muhammad. Hanzalah artinya kuat. Dia tengok ada Hanzalah yang asyik-asyik berpenyakit je. Contoh. Atau nama Muhammad, nama dia terpuji, tapi perangai dia terkeji. Contoh. Jadi nama orang tidak boleh jadi bukti bahawa dia memiliki sifat tersebut. Kata Mu'tazilah, begitu saja nama Allah. Tak boleh letakkan, walaupun nama tu ada mengandungi sifat, tapi sifat tu tak boleh disabitkan kepada Allah. Sifat itu hanya menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala, iaitu nama Allah banyak, namun sifat Allah tidak boleh disabitkan. Sifat semua kembali kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ini logik ini dibawa di siapa? Oleh Mu'tazilah. Datang Kullabiyah, dia kata tak boleh macam tu. Kita boleh logikkan lagi bahawa sifat boleh diterima, iaitu sifat-sifat yang Allah sebut berkaitan dengan istiwa ke, berkaitan dengan anggota badan ke, dinamakanlah atas nama sebagai anggota badan sebagainya, tak diterima akan sama makhluk. Tapi kalau sifat-sifat ma'ani sahaja, sifat-sifat yang tidak melibatkan anggota, boleh terima. Maka mereka pun sabitkan sifat sama seperti mana yang kita selalu dengar, sifat kudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam, dinamakan sifat-sifat ma'ani, iaitu bukan sifat yang melibatkan anggota dan sebagainya. Dia kata sifat ni kita boleh terima. Sifat yang lain kita gerikan sebagai khabariyah, dan sifat khabariyah ni takrif pada mereka selain pada sifat 7. Ada yang hanya terima 3 sifat seperti mana Syiah Imamiyah, ada yang hanya terima 13, ada yang terima 20 dengan rangkuman pelbagai jenis sifat sebagainya. Jadi logik akan manusia ni berbeza-beza. Tapi yang saya nak ceritakan, ketika mereka mengisbatkan sifat dan menyatakan ini sifat Allah dan ini bukan sifat Allah, mereka tidak merujuk kepada ayat Al-Quran. Sifat yang wajib adalah di sisi akal, hukum wajib di sisi akal, sifat mustahil di sisi akal, dan sifat harus di sisi akal. Begitu juga dalam bab-bab hatta berkaitan sifat Nabi SAW dikemukakan dalam bentuk akal, dan semua sifat yang disabitkan tadi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Cara mereka isbatkan itu mungkin dia akan menyebabkan tersabit sifat tersebut, dan kita kata baguslah mengisbatkan sifat tersebut. Namun cara yang sama menafikan sifat-sifat yang mereka tak isbatkan. Apabila mereka isbatkan sifat Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat, mereka kata maka mustahil Allah wujud mata, ain, walaupun Quran sebut melihat tanpa mata. Kita tak sebut, kita Allah melihat dengan caranya.
Dan Allah sebut juga Allah memiliki mata. Kita kata Allah melihat dengan matanya, kerana Allah sebut. Jadi faham begitu umum. Tapi pendengaran, kita tak kata Allah dengar dengan telinganya. Telinga Allah tak sebut. Kita bergantung kepada ayat Al-Quran. Mereka bergantung kepada kaedah akal. Maka ada sifat yang terima, ada sifat yang tolak. Jadi, dalam mengisbatkan suatu akidah, Ahlul Kalam tidak mempedulikan nas. Mereka isbatkan dengan akal. Kemudian baru dibuktikan dengan nas. Jadi sifat yang bersesuaian tadi dibawakan dalil Al-Quran dan hadis untuk menyokong apa yang telah disabitkan. Jadi bila mereka cari dalil, apabila ingin menyokong, akidah telah mereka tetapkan. Jadi ditemukan, mereka akan berhujah dengan pelbagai dalil untuk mensabitkan perkara tersebut. Biasanya dalam bab begini, mereka akan cerita pelbagai alasan untuk terima dalil-dalil tertentu sebagai iktibar lah, sebagainya. Sama juga dalam bab fiqh. Bab fiqh, apa beza ahli sunnah dengan ahli bid'ah? Minta maaf, saya tak masuk lagi, tak apa. Kita faham dulu. Ahli bid'ah, iaitu yang tidak mendahulukan sunnah, tidak agungkan sunnah Nabi, mereka dah letakkan kaedah, nak beramal ibadat tak perlu dalil. Boleh buat suatu amalan walaupun tidak ada dalilnya daripada Al-Quran ataupun sunnah. Walaupun Nabi tak ajar, kita boleh buat asalkan benda itu baik. Maksud akal boleh mengisbatkan suatu perkara itu baik. Maka benda yang baik, apa salahnya? Itu baik di sisi akal. Ketika ini, mereka tidak mencari dalil. Ketika mewujudkan suatu amal ibadat, mereka tidak mempedulikan dalil dengan pelbagai takrifan. Ada yang tak peduli langsung, ada yang tak terima macam-macam kaedah dia orang, tapi tidak mempedulikan kesahihan dalil. Jadi mereka ketika kita tanyakan tentang amalan ini dalil daripada mana, amalan yang mereka wujudkan, mereka marah kalau kita tanya dalil. Sebab apa? Tidak penting bagi mereka wujud dalil ataupun tidak, kerana amalan boleh sabit tanpa dalil. Namun setelah amalan itu diamalkan oleh mereka dan dah sabit, ketika nak pertahankan amalan, mereka akan mencari dalil, walaupun hadis palsu pun terima kadang-kadang. Ketika nak isbatkan, mereka tak cari dalil. Dah diamalkan, ketika dipersoalkan dalil, mereka akan cari dalil. Cari dalil bukan ketika awalnya, tidak. Adalah ketika ingin mempertahankan apa yang telah sabit. Ketika ini kita akan jumpa, mereka akan selongkar semua hadis, selongkar semua kitab-kitab hadis untuk cari dalil sokongan. Sama ada daripada ayat Quran yang ditakwilkan, di ayat umum yang dikhususkan untuk amalan mereka. Carilah hadis umum mana sabitkan kalau jumpa keumuman, ataupun kalau jumpa hadis hadis yang lemah yang mereka pun kata tak ada hujah, mereka jadikan hujah. Last sekali mereka tuduh hujah, ini hadis lemah, bukan hadis palsu. Lemah dan hadis palsu berbeza. Kat sini nampak macam mereka sangat mendahulukan dalil, kita pula tak boleh terima hadis dhaif. Hakikatnya, bila mereka rujuk pada dalil, ketika mereka mempertahankan amalan yang mereka telah wujudkan. Jadi mereka akan selongkar, ketika itu kita nampak mereka menjadi orang yang sangat bijaksana dalam membezakan antara hadis maudhu' dan hadis dhaif. Dan mereka akan terima hadis, mereka akan bawa kaul Imam Ahmad yang menerima hadis dhaif. Imam Ahmad cerita dalam bab lain pada awalnya. Ini beza, nampak beza di mana kita cari dalil. Ahli sunnah mereka mengagungkan dalil, mencari dalil sebelum mereka berkata-kata. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Nah, Imam Bukhari tahu dulu, cari dalil dulu, cari ilmu dulu, yakin dulu sebelum bercakap dan buat. Ahli bid'ah tidak. Ketika mereka nak iktikad satu benda, mereka cari dengan akal mereka. Ketika mereka ingin beramal dengan satu amalan, nak cipta amalan, tak ada masalah. Ada dalil, tak ada dalil, macam-macam cara mereka boleh lakukan. Namun setelah amalan itu subur dan diamalkan dan dipersoalkan, ketika akidah yang mereka bawa dipersoalkan dan bertentangan dengan nas, ketika itu baru mereka cipta kaedah-kaedah untuk berhadapan dengan dalil. Maka didapati di bab akidah mereka kata, okey, akidah ini dia dah mula buat kaedah. Kaedah ni buat bila?
setelah mereka dipersoalkan akidah mereka. Sedangkan zaman salafus salih, memang golongan ahlul kalam tidak pedulikan dalil 100%. Madhab ahlul hadis dan ahlul kalam. Itu sahaja yang ada. Ahlul hadis yang menerima akidah melalui hadis, ahlul kalam yang mengisabitkan akidah dan menafikan suatu perkara berkaitan akidah dengan akal. Itu saja. Waktu zaman salafus salih mereka mencela golongan ahlul kalam. Sampai bila datang kemudian ada orang yang cuba gabungkan, maka mereka cuba carikan dalil untuk akidah yang telah disebutkan oleh ahlul kalam. Itu yang kemudian lah, maka didapati bahawa ahlul kalam juga pergi cari ayat Quran, cari hadis Nabi SAW. Tujuannya apa? Untuk mempertahankan. Ketika mereka cari hadis, sudah pastilah mereka sepakat dengan kita, hadis maudhu' tak boleh digunakan pakai dalam masalah akidah, hadis yang lemah tak boleh jadi, masa ni bijaklah, hadis lemah tak boleh sabitkan akidah. Hadis sahih, tengok dulu. Tiba-tiba hadis sahih pun mereka tolak atas alasan apa? Hadis ahad. Kenapa? Kalau kita tengok dari sisi yang pertama, kita nampak betul lah berhati-hati dalam akidah. Itu yang mereka ketengahkan. Hakikatnya tidak. Sejarah tidak membuktikan begitu. Mereka mempersoalkan hadis ahad hanya kerana hadis ahad ini dikhawatiri malah jelas membuktikan hadis ahad ini yang mereka kategorikan sebagai ahad, itu hadis yang tak diriwayatkan oleh ramai sahabat walaupun sahih. Ahad bukan tak sahih, hadis yang sahih walaupun ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka kategorikan sebagai hadis tak boleh diterima kerana hadis ahad. Maka terciptalah kaedah hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai hujah dalam akidah. Kenapa kaedah ini wujud? Bukan kerana mereka berhati-hati, kerana mereka telah sabitkan sifat dan tolak sifat sebelumnya. Kaedah ini wujud kemudian. Kaedah ini wujud kerana kalau mereka rujuk tafsiran hadis terhadap ayat Quran dan sebagainya, sudah pasti bertentangan dengan apa yang mereka sebutkan. Hadis Nabi yang mengisbatkan Allah beristiwa, mengisabit kalam, apatah lagi asar sahabat. Apatah lagi kata-kata Sayyidina Umar, kalau kamu menyembah Allah, kamu menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Kalau menyembah Allah yang ada di atas arasnya, yang di langit, Allah tidak akan mati sebagainya. Tak, mereka tak rujuk pada kaul Zainab, kalian semua dinikahkan oleh zawajakun ahlikun wa zawajadillahu min fawqis sab'is samawat. Zainab kata kalian semua dinikahkan oleh keluarga kalian, tapi aku dinikahkan oleh Allah daripada atas langit yang 7. Mereka tak pedulikan kaul Umar, kaul sahabat, tak peduli lah. Sebab apa? Hadis pun mereka tolak, apatah lagi asar. Jadi ketika bab akidah, kita temukan golongan ahlul kalam meletakkan kaedah hadis-hadis ahad tidak boleh diguna pakai dalam akidah. Bukan kerana berhati-hati, bukan kerana kata bab akidah ni bab yang betul. Ada di kalangan mereka ikhlas, kerana mereka dah begitu ikhlas, cuba nak berhati-hati, mereka faham begitu. Tapi sejarah tidak begitu. Sejarah membuktikan bahawa ahlul kalam mengisbatkan akidah mereka melalui akal. Malah sifat-sifat yang mereka kata wajib, mustahil dan harus dalam perbincangan mereka, ini bukan khas untuk Asy'ariyah, semua ahlul kalam akan membincangkan hukum satu benda buat 3, hukum akal ada 3. Benda bila sesuatu itu wujud tak wujud, akal hukumkan 3 saja. Sama ada wajib ataupun wajib wujud, mustahil wujud atau harus wujud, mungkinul wujud. Istilah ini digunakan oleh semua ahlul kalam. Inilah kaedah mereka mengisbatkan satu perkara melalui akal. Sebab itu mereka menolak, ahlul kalam sepakat menolak hadis ahad. Lepas tu kita tanya dia balik untuk hujah. Tanya mereka, kalau macam tu apa hadis mutawatir yang anda pegang? Sampai sekarang ulama tanya sejak zaman dulu sampai sekarang, kata tak terima ahad, terima hadis mutawatir. Jadi mana hadis mutawatir yang anda pegang dalam masalah akidah? Kami tak jumpa mutawatir lafzi. Kami jumpa mutawatir maknawi. Mutawatir maknawi yang mana satu? Maka dicarilah, jumpalah hadis berkaitan azab kubur, berkaitan ni sam'iyat, ni semua tidak ada kaitan dengan sifat. Kami cerita pasal sifat, mereka terima sam'iyat, sifat tak terima dan sebagainya. Baru jumpa jawapan, dicari. Itu pun ada perbincangan yang panjang lah. Bab berkaitan dengan kenapa mereka bezakan antara sam'iyat dengan urusan berkaitan dengan syurga boleh terima pula. Tak nampak, sama je perkara ghaib. Sampai pada Allah,
Pada syurga kita tak tahu syurga ni macam mana, kita kena terima. Berkaitan dengan azab kubur kita kena terima, sebab benda ni bukan alam kita, tapi berkaitan dengan Allah Subhanallah. Tuhan yang menciptakan alam ghaib dan alam syahadah, yang sepatutnya lebih berhati-hati, mereka telah pun langgar kaedah mereka. Ini beza, nampak beza? Menganggurkan nas, ahli sunnah menganggurkan nas ketika berkata dan ketika mengadakan satu amal. Sebelum mereka beramal, mereka menganggurkan nas, membesarkan nas. Namun ahlul bid'ah secara umum, mereka hanya cari nas untuk mempertahankan perkara yang telah mereka lakukan. Maka kita jumpakan begitu. Kita kata tak apalah, kalau hadis mutawatir tak ada, ayat Quran lah. Ayat Quran kan semua mutawatir. Kan kata tak terima hadis ahad, terima mutawatir saja, kita carikan ayat Quran. Kita betul ayat Quran. Ayat Quran semua mutawatir. Tak boleh ayat Quran kena tengok pula. Ayat Quran yang sesuai dengan kaedah akal kami terima. Yang tak sesuai tak boleh diterima. Perlu ditakwilkan maknanya. Akal mereka qat'i, tak boleh salah. Kaedah akal yang kami telah sabitkan ini qat'i. Mu'tazilah kata cara dia qat'i, datang Jahmiyah kata dia qat'i. Semua akal mereka jadi qat'i, subhanallah. Akal melalui ilmu mantik yang mereka belajar ni qat'i, tak boleh salah. Kami dah belajar bab mantik, ada bab tasawur dan tasdiq. Mesti tasawur yang betul, dia mesti hukum yang betul. Kami dah belajar dah, tangan dalam takrifan kami adalah anggota. Tangan adalah salah satu anggota yang digunakan oleh pemiliknya untuk memegang dan sebagainya. Jadi mustahil Allah ada tangan. Ditakrifkan begitu. Kita betul lah tu. Tangan tu anggota, digunakan oleh tuannya untuk memegang dan buat urusan. Tapi tu tangan siapa? Tangan manusia, tangan monyet, tangan apa lagi? Binatang-binatang yang ada tangan. Tapi untuk Allah, jangan takrifkan dengan takrifan mantik. Tak boleh guna ilmu mantik untuk takrif dan buat tasawur terhadap sifat Allah. Kalau salah tasawur terhadap maksud kalimah yad, apabila sifat makhluk dengan takrifan mantik diletakkan kepada sifat Allah, sudah pasti mereka akan merasa mustahil Allah bersifat dengan sifat demikian. Kita pun kalau takrif macam tu, kita kata mustahil Allah bersifat sama dengan tangan makhluk, tangan monyet dan sebagainya. Ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak mentakrifkan tiap-tiap sifat Allah dengan takrifan makhluk. Mereka hanya amirruha kama ja'at, mereka bagi makna, faham makna umum, kaifiahnya serah pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Di sini nampak bila kita rujuk kepada nas dan bila kita gunakan akal. Sebab tu tauhid 3 kat mana? Tauhid 3 bukan kerana mengisbatkan sifat Allah dengan tauhid 3, tidak. Tauhid 3 adalah berasal daripada pembahagian jenis-jenis ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Quran cerita tentang sifat tentang Allah Subhanahu rububiyah, ada ayat Al-Quran cerita tentang kuasa Allah, perbuatan Allah. Ada ayat Quran yang menceritakan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat Quran yang memerintahkan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hak Allah. Hak Allah bila dikaji ada 3 hak yang perlu ditunaikan oleh hambanya, iaitu beriman dengan segala kekuasaan Allah yang Allah ceritakan dan sifat ar-rububiyah, beriman dengan segala nama dan sifat Allah. Kenapa nama sifat dipecahkan? Sebab Jahmiyah tolak, Jahmiyah dan Mu'tazilah tolak nama dan sifat. Sebab tu dipecahkan untuk kita mudah faham. Maksudnya beriman dengan segala kalamullah. Dan yang kedua, tauhid uluhiyah, iaitu mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan haknya, iaitu mentauhidkannya. Jadi tauhid 3 bukan memperkenalkan suatu perkara yang baru. Bukan membawa satu kaedah untuk kenalkan Allah dengan kaedah sendiri, tidak. Tauhid yang dibincangkan tidak lebih daripada pembahagian terhadap nas-nas Quran dan hadis untuk memudahkan faham. Jadi kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin, Allah beritahu segala puji bagi Allah rabbil alamin. Oh, ni tauhid rububiyah. Allah kata
Alam ini ada Rabbnya. Allah yang menciptakan alam. Ini sebagai ayat menolak kepada etis. Sebab kita belajar tauhid entah apa? Rububiyah. Paling pertama sekali tujuannya untuk rad kepada semua golongan etis dan tak percaya tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Rad kepada golongan yang memperkecilkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Rad pada golongan yang tidak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat Rabb dalam ayat yang lain Allah perkenalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oh, Rabb ini artinya Allah alladzi khalaq. Betul ulama kata al-khalq. Takrifan yang disebutkan dalam tauhid tiga yang kita belajar semua sekali datang daripada teks Al-Quran, daripada tafsir, pecahan daripada ilmu tafsir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Semua sekali cerita tentang apa? Tentang sifat-sifat perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dinamakan tauhid yang menceritakan tentang perbuatan Allah yang menunjukkan kehebatan dan keagungannya dinamakan sebagai tauhid ar-rububiyah. Penamaan ini bersesuaian dengan lafaz yang Quran gunakan. Nak guna istilah lain pun tak ada masalah. Penamaan tu memang Nabi tak namakan. Tapi kenapa dipilih kalimah Rabb? Kerana banyak dalam ayat Quran kalimah Rabb digunakan untuk merujuk pada perbuatan Allah. Walaupun tak dinafikan, kadang-kadang kalimah Rabb diguna juga merujuk kepada berkaitan dengan sembah uluhiyah dan sebagainya. Tapi pemilihan perkataan ini kerana pada aghlab atau pada kebanyakannya digunakan kalimah Rabb untuk merujuk kepada sifat al-khalq wal mulk wat tadbir dan sebagainya. Jadi kita rujuk pada nas sejak daripada kalimah awal yang keluar daripada mulut Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka tidak akan berkata-kata kecuali dengan nas, kecuali dengan ilmu, dan mereka dapat isbatkan suatu sifat kerana Al-Quran, kerana hadis, bukan kerana logik. Logik hanya digunakan pakai untuk menyokong ayat Quran dan nas. Suatu kita ada kaedah, dalil yang kita pegang, sumber yang maksum, Al-Quran, sunnah dan ijma' salafus salih. Qiyas digunakan pakai dalam masalah hukum hakam atau masalah furu' ibadah. Apa itu furu' ibadah? Ini dah jadi subjek manhaj ni. Bukan subjek. Apa maksud furu' ibadah? Bukan buat satu ibadah baru. Tapi furu' ibadah artinya bila satu ibadah wujud, Nabi dah beritahu satu ibadat, furu'nya bincang tentang yang mana jadi rukun, yang mana jadi syarat, yang mana jadi ni pembahagian ijtihad dalam memudah untuk supaya kita faham. Kita sebagai orang awam ni nak baca hadis Nabi secara keseluruhan kita tak tahu. Tapi dibuatkan kaedah dengan istilah-istilah supaya kita mudah faham. Yang mesti buat, kalau tak buat tak jadi ibadah tu namanya rukun. Kalau mesti wujud, walaupun dia bukan sebahagian daripada ibadah tu tapi mesti wujud. Kalau tak sah amal ibadah tu namanya syarat. Jadi rukun solat, kalau tak buat satu rukun tak jadi solat lah. Mana ada orang solat tak rukuk, tak sujud? Mana ada orang solat tak takbir? Nama rukun. Oh, jadi kalau ada benda yang wajib tapi dia bukan sebahagian daripada solat tapi wajib ada sebelum solat, oh nama syarat. Syaratnya kena ada wuduk dulu, kena ada taharah badan seorang berada hadas, kena ada solat di tempat yang bersih dengan pakaian yang bersih, dengan syarat-syarat. Ini semua istilah. Ini nama furu'. Furu' bukan bererti kita bukan kata bab ibadah tak ada, bab ibadah ni tak ada qiyas. Qiyas ada. Tapi dalam bab furu' ibadah begini untuk memahamkan. Bukan bermaksud boleh buat ibadah baru. Nabi tak ajar satu benda kita qiyas. Oh, kalau boleh sujud menghadap ke Kaabah, kita bukan sembah Kaabah, kita sembah Allah. Maka kita pergi tawaf kat kubur pun sama. Dia buat tarik. Dia tawaf di Kaabah, dia bawa ubah kat kubur. Tawaf kat kubur pun tak salah. Sebagaimana kita tawaf kat Kaabah, bukan sembah Kaabah, maka tawaf kat kubur bukan sembah ahli kubur. Kita sembah Allah tapi di kuburan. Nampak? Oh. Bijak tak bijak? Bijak kelentong. Sebab tu kaedah tak ada salah. Dalam mewujudkan suatu amal ibadah mesti dalil. Yang bezakan Kaabah dengan kubur kat mana? Kaabah Allah perintahkan, yang ini Allah haramkan. Tak boleh buat qiyas begitu. Tak kena. Sebab tu kita yang belajar ni kita perlu terangkan. Kadang-kadang dikecam. Tapi demi Allah, kita tak nak masyarakat kita duduk dalam keadaan dikelirukan dan kita nak duduk senang tanpa bersuara, duduk diam.
cari jalan yang selamat, tak dikecam, orang sayang, tapi kita membiarkan salah faham ini berlaku. Sedangkan kita ditugaskan untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan walaupun seorang yang dengar, walaupun dua orang yang dengar, walaupun dikecam, tapi sampaikan, kerana amal dan ilmu yang kita belajar ini bukan tujuan duniawi, kita belajar sebagai tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bab dunia dapat tak dapat cerita nombor dua, tapi jangan sampai akhirat tak dapat. Jangan sampai pelajaran yang kita belajar, apa yang kita sijil kita hanya memanfaatkan dunia kita, tetapi tidak memanfaatkan akhirat kita. Sebab ini kaedah yang sangat penting untuk kita faham, berkaitan dengan kenapa. Kadang-kadang orang tak faham. Mereka pun baca Quran, mereka pun rujuk pada dalil, tapi nampak bila mereka rujuk dalil dan bila kita rujuk kepada dalil. Sebab tu bila kaedah, bila mereka pertahankan apa yang mereka lakukan tanpa dalil, mereka akan cuba cari dalil walaupun dalil yang dhaif, walaupun malah tak ada dalil, akan dipertahankan dengan logik akal, dengan pelbagai ketika mempertahankan. Tapi ketika mewujudkan atau mengadakan satu amalan, mengatakan bahawa itu sabit tak sabit, tidak ada masalah untuk mereka. Dari hari ke hari bertambah selawat yang baru, bertambah amalan yang baru. Lagu-lagu yang dulu lagu, sekarang dah jadi zikir. Sedangkan Quran bukan kitab syair, Nabi bukan seorang penyair. Zikrullah hanyalah kalamullah yang Allah turunkan untuk kita memuji Allah. Tak masuk tajuk tak apa. Zikrullah, kita nak puji seseorang, kita mesti kenal lawan tu betul-betul. Betul tak? Dia kelah membebel, tak apa. Kita nak puji seseorang, kita sekarang tak kenal. Katalah kita berniaga, macam abang jual durian. Saya bagi contoh, jual durian di Kuantan ke di mana, di Pahang. Tunku Pemaisuri datang, dia tak kenal. Dia memang sangat hormat tau. Customer dia panggil kak, dia kata. Dia tak kenal, dia panggil kak. Kak dia hormat tak hormat? Hormatlah bagi orang awam. Panggil kak dengan suruh cuba, memang layan special. Istimewa abang ni. Tapi sebab dia tak kenal kakak ni siapa. Rupanya masa tu isteri kepada Tengku Mahkota. Betul kalau sekarang ni Pemaisuri Agong lah. Sebab dia tak kenal. Kalau Pemaisuri, kita jumpa Pemaisuri, kita panggil kakak ke, makcik ke, ustazah ke. Panggil apa-apa sekalipun kita panggil, tak sesuai. Puncanya kenapa? Sebab kita tak kenal dia. Kita tak kenal dia, tak kenal kedudukan dia, maka lafaz kita untuk puji dia tak kena. Betul tak? Betul. Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Kita tak boleh puji Allah dengan apa yang kita rasa macam memuji Allah. Zikrullah ni bukan dengan kita fikir Allah macam ni, aku puji suka hati. Kita rasa betul, tapi takut-takut perkataan kita, istilah kita. Sebab tu nama Allah ni tauqifi. Tak boleh bagi nama Allah satu benda yang Allah tak namakannya. Tiba-tiba saya panggil abang Awang, marah tak? Marah, betul tak? Saya panggil abang pun salah tak? Tak kenal secara detail. Macam mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sesuka hati mereka buat zikir, dan maknanya tengok apa makna salah? Yalah, sisi kita tak salah. Tapi bab memuji Allah, Allah sahaja yang layak menetapkan pujian terhadap dirinya. Allah sahaja yang layak. Sahabat sendiri pun ketika tahiyah memuji Allah, tahiyah ketika hadis Ibnu Mas'ud, ketika Nabi belum ajarkan lafaz tahiyat, mereka baca assalamu ala Allah, assalamu ala Nabi. Assalamu Nabi kan, bila mereka sebut banyak Nabi kata, siapa yang kata assalamu ala Allah masa solat tadi? Sahabat kata, saya ya Rasulullah. Nabi kata, la taqulun salaman Allah, jangan cakap assalamu ala Allah, fa inna Allah huwa salam. Kemudian Nabi ajarkan tahiyat, bacaan tahiyat. Masa tu baru disyariatkan lafaz tahiyat. Lafaz kita kadang-kadang kita nak puji tak kena. Sebab itulah zikrullah yang umum, subhanallah, umum, maha suci Allah daripada segala kekurangan. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. Umum, mutlak. La haula wala quwwata illa billah. Allah sahaja yang mengetahui sifat kesempurnaannya. Dan lafaz pujian kita kepada Allah mestilah apa yang Allah terangkan. Allah kata, puji aku dengan lafaz ini.
Nabi kata puji Allah dengan Allah beritahu bahawa puji Allah, pagi-pagi baca ni, kita ikut Nabi 100% kerana Nabi lah paling kenal Allah. Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala perkataan-perkataan manusia takkan naik taraf jadi zikir, takkan naik taraf. Syair-syair yang dibawakan, tak kiralah syair siapa sekalipun, nak nisbahkan kepada nama Imam Syafi'i ke, kepada Imam Malik ke, nak katakan imam ni ketua tabi'in ke, sahabat ke mana, perkataan manusia takkan berubah jadi zikrullah. Perkataan manusia paling-paling jadi syair yang memuji Allah. Okey, syair memuji Allah, tapi bukan zikrullah yang jadi ibadat. Kalau selawat-selawat yang mengandungi makna-makna yang betul, kita guna pakai kat mana? Ketika mukaddimah kuliah, ketika dalam ni kita puji Allah SWT, tapi tak boleh jadikan sebagai zikrullah yang diulang 10 kali dapat fadilat sekian dan sekian. Selawat ini hendaklah diamalkan pada waktu sekian, 70 kali akan dapat 70 bidadari. Subhanallah. Mereka buat amalan tu, perintahkan orang amal, mereka letakkan pahala. Orang sanggup beramal dengan pahala yang mereka janjikan. Siapa yang janjikan? Selawat ada makna doa, tetapi diguna pakai, kalau makna selawat yang umum, yang bukan Nabi ayat umum, yang makna-makna yang pujian, disyaratkan jangan salah makna, jangan salah maknanya mesti benar. Dan bukan digunakan untuk zikir. Ketika waktu kita puji yang umum, bukan kita jadikan ia sebagai selawat yang kita amalkan, amalkan pagi dan petang, yang kita ulang-ulang balik. Yang kita nak ulang-ulang balik, kita mesti terikat dengan lafaz nabawi ataupun yang semakna dengannya, makna-makna yang pernah dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak kata Allahumma salli ala Muhammad ke sallallahu alaihi wasallam ke sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak masalah, makna-makna yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita tambah-tambah sesuatu yang tidak tidak sabit pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu banyak cerita selawat yang timbul kemudian, yang mana bila kita cerita bab berkaitan dengan lafaz ni bukan lafaz Nabi, bukan jadi zikir, mereka kata makna dia bagus, mana salah dia? Kita bukan cerita makna bagus, kita cerita berkaitan dengan amal ibadah. Bila berkaitan dengan zikrullah, ianya adalah tauqifi. Tapi bab doa, doa-doa yang ulama baca, kalau maknanya betul, boleh tak kita amalkan? Boleh, bila maknanya betul. Doa umum, doa masalah, minta sesuatu. Tapi doa ibadah jangan. Masuk tandas, Nabi dah ajar doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan pergi tukar doa, baca qul huwallah 3 kali ke. Jangan tukar. Doa ibadah ikut Nabi 100%. Nabi dah ajar doa tidur, Nabi dah ajar doa makan, Nabi dah ajar doa ni. Yang umum buat apa? Yang umum Nabi ajar umum, baca bismillah. Semua amalan mulakan bismillah. Apa lagi yang kurang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak ada satu benda pun yang kurang. Semua tempat boleh zikrullah dengan cara diajarkan oleh Rasulullah. Namun apabila sunnah tak dikenali dan masyarakat Islam cintakan Allah dan Rasul, mendahagakan bimbingan, tapi yang bimbing pun tak faham tentang sunnah, maka tersebarlah banyak perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pergi jauh sangat, tengok buku balik. Ni semua berkaitan, ada cerita-cerita orang tanya, orang tak faham. Kenapa Ustaz nak halang orang beramal dengan ayat Quran? Pula halang ayat Quran. Kenapa benda ni baik dihalang? Kita bukan cerita. Dan kenapa nak kata kumpulan lain silap, sedangkan mereka juga rujuk pada hadis, rujuk pada Quran. Kita kena fahamkan betul-betul. Fahamkan betul-betul bila mereka rujuk. Kita minta tiap-tiap orang yang beramal, sebelum beramal, rujuk dulu sahih atau tidak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mengagungkan nas. Sebab ni kerja-kerja ini adalah kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita tengok sekali imbas hadis ni, satu hadis. Dalam as-sahih, iaitu Sahih Bukhari. Ni berkaitan apa? Tajuk kita semula. Mukadimah tadi. Tajuk kita tak apa, kita cuti 2 hari, cuti 2 minggu, jadikan 3 minggu lah. Minggu ni agak cuti tauhawiyah, ambil sikit je. Tak banyak-banyak pengurusi dia geram je. Bila nak habis Zat.
Tajuk kita berkaitan dengan amalan termasuk dalam iman. Dalam iman itu merujuk kepada amalan. Setelah dalil laisal bir tadi, Allah sebutkan bir itu adalah amalan, segala i'tiqad dan amalan dalam ayat tersebut. Kemudian Syekh bawakan dalil yang lain. Syekh kata dalam as-sahih, kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais, iaitu wafdu Abdul Qais. Siapa biasa dengar wafdu Abdul Qais? Wafdu Abdul Qais, satu kabilah yang Abdul Qais ni satu kabilah. Abdul Qais satu kabilah di negeri Bahrain. Bukan Bahrain zaman sekarang, Bahrain zaman Nabi. Bahrain sekarang pulau Bahrain lah, pulau Bahrain. Zaman Nabi di seberang pulau, iaitu di Ahsa. Ahsa yang berada dalam daerah Saudi sekarang namanya Bahrain dahulu. Kabilah yang daripada Ahsa ini, daripada Bahrain pada zaman Nabi SAW, Musailamah Al-Kadzdzab pun kat situ, mana area-area di Bahrain di sana, mana di Ahsa zaman sekarang lah, zaman sekarang namanya Ahsa. Sebab tu kalau nak rujuk nama, rujuk kepada zaman lafaz itu diungkapkan. Itu yang cerita timbul Najat tu, Saudi. Saudi pula buat konsert banyak sekarang. Patutlah kena. Memang ngam dengan takrifan mereka. Tak kiralah betul atau salah, kita tak sokong pun konsert. Kalau betul sekalipun Dajjal tu keluar daripada Riyadh setelah dia buat maksiat, kita tak masalah. Tapi jangan gunakan alasan untuk menolak sunnah dan kebaikan yang dibawa oleh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, walaupun berasal dari situ. Mereka kata sekarang tengoklah bukti Saudi, Wahabi amalkan konsert begini sana sini. Wahabi juga. Yang kena penjara siapa? Lawan konsert, lawan semua sekali. Wahabi juga. Yang jadi macam tu sebab dia tak Wahabi lah. Dalam bab ni nak hapuskan Wahabi. Yang ni hapuskan Wahabi, kita bawakan konsert, kita tak nak jumud, kita bawakan ini dan itu. Lasas yang buat konsert pun Wahabi. Tak kenalah, adil lah. Adil dalam berkata-kata. Jangan kita nampak ringan di mulut kita. Hakikatnya yang kita sebutkan Wahabi itu orang yang perjuangkan, yang bawa akidah, yang bawa islahkan masalah akidah, islahkan masalah amalan, yang telah pun kembali ke rahmatullah, telah pun bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, namanya diperolok-olokkan, dipermain-mainkan, dijadikan sebagai bahan gurauan dan sendaan. Ini semua perkara yang perlu kita berhati-hati. Jadi dulu masa Saudi tak bagi perempuan bawa kereta, wajibkan perempuan tutup niqab pada kerajaan yang sebelum ni, Wahabi juga salah, jumud. Sampai sekarang bila wujud konsert, ada konsert taklah semua tempat. Konsert sana pun 2-3 kali. Konsert kita berapa kali tak kira lah. Tapi tak apalah, dia dah liberal, dah ke arah golongan liberal, menguasai sebahagian daripada kuasa yang ada pada kerajaan. Yang salahnya Wahabi juga. Artinya dia bukan cerita Wahabi bukan ilmu, dia jadi satu bahan perkataan untuk mencela, perkataan digunakan untuk mencela. Sebab tu masyayikh dakwah mutaakhirin tidak suka dengan istilah tersebut, bukan kerana tak mengaku menghargai dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi kerana istilah itu diguna pakai untuk merujuk kepada celaan, mencela. Bila mereka mencela, mereka guna nama tersebut. Sedangkan nama tersebut tak pernah pun diklaim atau disebutkan oleh orangnya sendiri. Nama tersebut diguna pakai sejak zaman dulu lagi untuk merujuk perkara buruk, tentang sejak daripada zaman Khawarij dahulu. Sekarang ni bukan Khawarij saja, semua benda termasuk digunakan nama-nama tersebut. Okey. Balik semula. Sikit je. Okay, 10 minit insya-Allah. Dalam As-Sahih, dalam Sahih Bukhari, kata baginda sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais. Abdul Qais ni pada sebelum Islam, zaman sebelum Islam, ada seorang lelaki bernama Al-Munqidh bin Hayyan. Munqidh bin Hayyan ni antara nama sahabat yang mulia. Munqidh bin Hayyan datang ke Madinah Munawwarah. Mim nun qaf zal. Munqidh bin Hayyan datang ke Madinah sebelum Islam.
berniaga daripada Ahsa, berniaga kat Madinah Munawwarah. Selepas berapa tahun ni, sebelum hijrah, sebelum Nabi berhijrah. Nabi dah ada kat Mekah, tapi belum lagi berhijrah. Lepas tu datang semula, dia nampak perubahan yang ketara. Dia datang sebelum Nabi hijrah, sebelum Madinah ni jadi negara Islam. Datang lepas 4 tahun berarti, tahun keempat, ataupun lepasnya sedikit, dia tengok perubahan yang sangat ketara dalam masyarakat. Dua dunia dan dua alam yang berbeza. Zaman sebelum nubuah dan selepas nubuah, setelah Nabi sampai. Jadi dia terus masuk Islam. Ya, dia kenal, dia pergi kepada Nabi, masuk Islam. Dan Nabi tuliskan surat, surat Nabi SAW untuk diutuskan kepada Bani Abdul Qais melalui Mughith bin Hayyan. Dia bawa surat Nabi. Nabi tulis, artinya orang lain yang tulis untuk Nabi SAW. Dia pergi pada kaum dia berjaya masukkan Islam, ramai dari kaumnya. Sebagian besar daripada Bani Abdul Qais. Tahun kelima hijrah, mana berapa bulan selepas itu, dia datang semula, datang kabilah Bani Abdul Qais. Wafdu Abdul Qais. Wafdu utusan mereka. Daripada 13 orang atau 14 orang. Datang jumpa Nabi SAW. Yang ketika itulah datangnya seorang lelaki bernama Abdullah Al-Ashaj. Salah seorang daripada mereka. Abdullah Al-Ashaj. Abdullah bin Ashaj. Abdullah bin Auf Al-Ashaj, tak silap saya. Lama tak rujuk. Seorang sahabat yang Nabi datang nampak dia tenang, cool. Bila kaum dia datang, dia pergi dulu ikat unta dia, berjalan dengan tenang, datang lambat sekali. Nabi kata, sesungguhnya dalam diri kamu ada dua sifat yang Allah sayang. Inna fikum la khaslataini yuhibbuhumullah wa rasuluhu. Lebih kurang begitu. Allah sangat sayang kepada Rasulullah. Atau lafaznya, sesungguhnya pada kamu ada dua khaslah, dua perkara yang Allah sangat sayang kepadanya. Al-hilm wal anah. Sifat al-hilm, lemah lembut, anah, dan tenang dalam tindakan. Nabi puji dia. Abdullah Al-Ashaj, Abdullah bin Auf Al-Ashaj. Inilah dia pada yang kedua mereka datang. Dan hadis yang kita baca sekarang ni, masa inilah Nabi berikan pesanan kepada mereka. Dan selepas itu, lepas mereka balik, berjaya masuk Islam ramai. Bila Mekah dibuka, mereka datang semula. Rombongan mereka datang semula dengan 40 orang. Bermula seorang, jadi 13-14 orang rombongan tu. Dan selepas Amul Fath, selepas tahun ke-9 Hijrah, mereka datang semula dengan 40 orang. Ada lagi kisahnya. Jadi kisah yang kita baca sekarang adalah pada rombongan yang datang ketika 13 orang atau 14 orang yang ada bersamanya Abdullah bin Auf Al-Ashaj. Yang last sekali ada sebut nama Al-Jarud Al-Abdi. Itu yang rombongan ketiga. Okey. Semua ni, semua kisah riwayat berkaitan dengan Wafd Abdul Qais, sangat banyak pengajarannya. Sebab tu ulama sebutkan nama ni nama famous. Kumpulan yang daripada lebih kurang dalam 600 kabilah yang datang, 60 minta maaf. Daripada 60 kabilah yang kirimkan wakilnya, antara paling terkenal adalah Wafd atau rombongan Abdul Qais. Rombongan Bani Abdul Qais. Dari As-Sahih, kata baginda SAW kepada rombongan Abdul Qais, aku memerintahkan engkau supaya beriman. Okey. Lepas ini mereka tanya tentang iman. Kemudian mereka tanya tentang minuman yang boleh mereka minum, yang mana tidak. Nabi sebutkan, Nabi ceritakan tentang jenis minuman yang diharamkan dan dibenarkan, apa yang Nabi larang, arak lah secara umumnya. Dan sebelum tu Nabi sebut, Nabi kata, aku memerintahkan engkau supaya beriman kepada Allah dan semata. Cek ya teks hadis. Okey. Qadima, ni hadis Abdullah bin Abbas. Qadima wafdu Abdul Qais ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala marhaban bil qaumi ghaira khazaya walan nadama. Bani Abdul Qais datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi berkata marhaban, selamat datang bil qaumi, kepada suatu kaum ghairu khazaya walan nadama, kaum yang tidak ditimpa dengan kehinaan dan tidak akan menyesal, iaitu mereka datang dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai bila-bila mereka tidak akan menyesal atas tindakan mereka, sebab mereka datang dengan jauh
jarak mereka dengan Madinah tidak bersambung. Artinya kalau mereka masuk Islam, mereka akan melalui kawasan musuh mereka daripada Bani Mudar. Jadi mereka akan berdepan dengan maut. Zaman tu orang Islam lalu tempat orang kafir boleh kena bunuh. Nabi kata mereka tak akan hina dan mereka tidak akan menyesal. Marhaban jadi marhaban bil qaumi ghairu khazaya walan nadama. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, inna bainana wa bainakal musyrikin min mudar. Sesungguhnya jarak antara kami dengan kamu, ya Allah, ya Rasulullah, kami terpaksa melalui kawasan musyrikin daripada Bani Mudar. Sebelum Bani Mudar masuk Islam. Ini semua cerita sebelum. Sebab tu kisah ini, kalimah ini menunjukkan bahawa hadis yang kita bacakan sekarang bukan selepas Amul Fath. Sebab Amul Fath kalimah Mudar dah masuk Islam. Di sini mereka kata, sebab tu kita tahu boleh menetapkan peristiwa ini berlaku bila. Kerana mereka sebut dalam lafaz ni, mereka kata, ya Rasulullah, inna bainana wa bainaka al-musyrikina min Mudar. Sesungguhnya di antara aku dan di antara kami dan kamu, ya Rasulullah, itu antara negeri kami dan negeri Madinah Munawwarah ada kaum musyrikin dari Mudar. Wa inna la nasilu ilaika illa fi ashhuril hurum. Dan kami tak mampu sampai ke Madinah ni kecuali pada bulan-bulan haram. Bulan haram boleh sampailah. Orang Arab, musuh macam mana sekalipun, sampai bulan haram mereka takkan bunuh siapa, takkan berperang, takkan berlaku. Kalau zaman sebelum Islam pernah sekali berperang. Dipanggil sebagai peperangan al-fujjar, penjahat. Kalau ada yang perang pada zaman tu dipanggil penjahat. Dia kata ada bab peperangan al-fujjar. Iaitu kami tak ada sampai kecuali pada bulan haram. Bulan haram ni bulan apa? Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini basic ni. Kita cerita sunnah tinggi-tinggi, bulan haram tak ada jawab, malu kita. Bulan haram ada empat bulan. Minha arbatun hurum. Allah kata antara 12 bulan ni ada 4 bulan yang bulan haram. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kenapa? Sebab Allah syariatkan zaman Zulhijjah ni zaman buat haji. Zaman haji wujud sejak pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi orang Arab ni mesti mereka duduk kabilah ni ada bermusuh satu sama lain. Tapi kerana ibadah haji, macam mana sekalipun Allah syariatkan sebulan sebelum dan selepas, mana orang bebas untuk pergi ke Mekah untuk buat ibadah haji. Jadi lalu pada bulan haram ni selamat. Pergi buat haji, pergi pada Zulqa'dah sampai ke Mekah buat haji. Balik semula sebulan sampai ke kampung balik bulan haram, selamat, tak kena bunuh. Bermusuh macam sekalipun, mereka sangat agungkan bulan haram. Artinya mereka ada syariat. Sebab itulah musyrikin Mekah tidak dikatakan sebagai ahlul fatrah, akan dibincangkan nanti. Tidak semua mereka ahlul fatrah. Ibadah sampai, mereka ada nama Abdullah, mereka ada ibadah haji, mereka ada sebab itulah Nabi pernah kata bapa kamu dalam neraka. Malah hadis kata bapa kamu dan bapaku dalam neraka. Sebab apa? Kenapa disebutkan begitu? Sebab mereka pada zaman tersebut bukanlah golongan yang ahlul fatrah yang tidak sampai Islam kepada mereka. Mereka ada di kalangan mereka yang Islam. Waraqah bin Naufal Islam pada zamannya. Ada mereka, dan mereka bukan tak kenal siapa Waraqah. Waraqah beragama selain beragama mereka. Mereka kenal, mereka tahu agama begini. Sebab tu bab kita akan bincang al-fatrah selepas ini pada kelas yang lain. Yang penting mereka kata 3 bulan ni, bulan haram dan bulan yang keempat bulan Rajab. Bulan Rajab, hikmahnya kerana bulan Rajab tu termasuk bulan haram, kita juga akan bincangkan insya-Allah pada pertemuan akan datang. Cuma dalam riwayat ni dia kata kami tak boleh sampai kepada kamu kecuali pada bulan haram. Kemudian kata mereka, hadisna bi jumalin minal amri. Tolong berikan pesanan pada kami wahai Rasulullah beberapa perkara yang penting. Qal, Nabi berkata, amurukum bi arba'. Ni yang kita baca sekarang. Aku perintahkan kalian 4 perkara. Wa anhaakum an arba', dan aku larang kalian daripada 4 perkara. Yang Nabi perintahkan apa? Al-imanu billah, beriman dengan
Allah Subhanahu wa taala. Hal tadaruna mal imanu billah? Tahu tak apa erti iman dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini takrif iman yang Nabi berikan. Apa Nabi kata? Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa saumu ramadan wa an tu'tu minal maghanimil khums, atau an minal maghanimil khumus. Nabi kata, tahu tak kalian apa erti iman dengan Allah? Syahadatu an la ilaha illallah, ucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah, wa iqamus salah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah, tunaikan zakat, wa saumu ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan, wa an tu'tu minal maghanimil khumusa, dan kamu berikan daripada hasil rampasan perang kamu 1/5 untuk Allah dan Rasul, iaitu untuk negara Islam. Wa anhaakum an arba', dan aku larang kamu daripada 4 perkara. Man tubiza fid dubba'i wan naqiri wal hantami wal muzaffat, rawah al-Bukhari. Sesuatu yang dijadikan arak, yang disimpan dalam dubba, naqir, hantam dan muzaffat. Ni semua nama bekas-bekas arak pada kabilah mereka. Mana Arab ni famous. Arak ni macam kita zaman sekarang ada jenama macam-macam. Inilah jenama-jenama, bergantung pada tempat mana disimpan arak tersebut, kat mana dia jadi arak, bau dia lain. Dia ada macam contoh dubak ni, labu yang ni dikosongkan isi dia, dia simpan perap dalam tu. Dia perap dalam labu dia. Ada yang perap dalam kayu, ada yang perap. Ni cara mereka untuk buat arak. Nabi kata, Nabi sebutkan satu-satu produk yang ada pada kabilah Bani Abdul Qais ketika itu. Dan Nabi kata, aku larang daripada 4 perkara. Secara mudahnya Nabi larang arak lah. Nabi arak. Tapi Nabi sebutkan 4 tu supaya dia tahu betul-betul inilah produk yang ada pada masyarakat mereka. Dari situ, okay, kita tengok, kita garis sampai muka surat 131 yang atas tu. Dari situ menunjukkan bahawa Nabi takrifkan iman dengan amalan. Jadi iman melibatkan amalan. InsyaAllah perbincangan seterusnya berkaitan dengan, ada orang mesti akan tertanya-tanya, hadis Jibril macam mana? Hadis Jibril Nabi kata itu Islam. Iman itu beriman dengan Allah sebagainya akan dijawab pada pertemuan kita akan datang insyaAllah. Kita buka soalan ringkas sekejap insyaAllah. Sekiranya ada soalan. Berapa bulan hari ini? 14. Okey. Tafadhal ya Ustaz Justin. Naik makam. Orang tak takut sekarang ni. Orang boleh naik jadi tok guru. Ada orang boleh naik jadi ustaz dengan mudah. Takkan mereka je boleh naik pangkat. Kita boleh naikkan pangkat semua jadi ustaz. Klaim sama sendiri. Tuan guru sama sendiri, wali sama sendiri. Okey, minta maaf. Ada soalan tak ada? InsyaAllah kita jumpa kat luar lah. Untuk yang hadir sini. Biasanya kelas kita ni tak banyak soalan sebab kita ada sesi yang seterusnya. Lebih mudah untuk borak. Okey, insyaAllah. Barakallahu fikum. Jazakum khairan. Terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran antum. Dan minta maaf atas sedikit kelewatan ini, terutama kepada tuan pengurusi. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis. Dan sebelum tu kita ingatkan dengan suratul Asri. Suratul Asri, kita sahabat-sahabat mereka tak akan berpisah kecuali ingatkan tentang makna suratul Asri. Sama ada kalau mereka bacakan suratul Asri juga mereka faham maknanya, pesanan-pesanan Allah dalam suratul Asri. Jadi kita ni yang penting kalau nak baca dengan kefahaman kerana pesanan itu suratul Asri sebelum berpisah. Yang penting lafaz yang kita kena baca betul-betul adalah tasbih kafarah. Manakala suratul Asri perlu difahami maknanya kerana itu pesanan. Mana kita inginkan makna surat Al-Asri. Allah, kita ni hidup kita rugi, masa kita rugi kecuali apabila kita beriman dengan Allah, beramal amal soleh, kita menyampaikan yang kebenaran, bersama-sama kebenaran dan bersama-sama kesabaran. Ini pesanan yang perlu kita pesan. Walaupun kita sama ada dengan baca surahnya atau baca maknanya sampai
sunnah tersebut. Cuma lafaz yang memang Nabi ajarkan ketika kita berpisah adalah dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.